Wak Amba hilang sabar. Dia terus menerpa dan tampar lelaki tu. Melihat kawannya dipukul, ketiga-tiga lelaki tu serentak cuba serang Wak Amba. Belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba ketiga-tiga mereka lari bertempiaran sambil jari mereka tunjuk ke arah pokok besar dekat tepi pondok Wak Amba. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini saya akan kongsikan cerita Abang J yang terjadi masa dia remaja dulu. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan loceng notification sekali supaya tak terlepas cerita-cerita yang menarik dalam channel ni. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ewa. Kisah ni berlaku masa J berumur 17 tahun. Sejak sekolah rendah lagi, J memang aktif bersukan, terutama bola sepak. Disebabkan fizikal J ni besar, jadi dia selalu bergaul dengan orang yang lebih tua dari dia. Dalam bola sepak pun macam tu juga. Umur 13 tahun tapi main bola untuk bawah 15 tahun. Umur 15 tahun main bola untuk bawah 17 tahun. Masa J tingkatan 5, dia berkawan rapat dengan seorang gadis Cina yang juga kawan sekolah dia. Dia junior J setahun. Hubungan mereka yang rapat membuatkan kawan J bernama Hamid dan Aziz rasa cemburu. Mereka berdua lebih tua dari J dan dah bekerja. Mereka syak J ni guna ilmu pengasih. J menafikan tapi mereka tetap tak percaya. Satu hari tu, mereka ajak J pergi ke rumah seorang bomoh dekat hujung kampung. Mereka bercadang nak pergi malam Jumaat seperti yang disarankan oleh bomoh tersebut lah. J bersetuju disebabkan hari Jumaat cuti mingguan sekolah dekat Johor masa tu. Kalau balik lewat pun tak apalah sebab esoknya cuti. Sampailah hari yang dijanjikan, mereka bertiga pun pergi. J naik motor dengan Aziz, Hamid pula seorang lah. Mereka bertolak lebih kurang pukul 8 malam. Setengah jam kemudian mereka sampai. Disebabkan Hamid yang paling tua, jadi dia yang bagi salam. Selepas perkenalkan diri, mereka pun dijemput masuk naik ke atas dan dibawa ke sebuah bilik ritual. Bilik tu hanya diterangi pelita minyak tanah. Tok Bomoh persilakan mereka duduk menghadap dia. Hamid pun bagi tahulah tujuan mereka ke situ. Tok Bomoh terus masuk ke bilik dan keluar balik sambil bawa botol kaca. Dalam botol kaca yang berisi minyak tu kelihatan ada satu objek misteri yang direndam. Disebabkan yang berhajat Hamid dan Aziz, Tok Bomoh suruh mereka teka objek apa dalam botol tu. Kamu teka betul, minyak ni aku bagi dekat kau. Ni lipan ni, kata Hamid. Salah. Engkau pula? Tok Bomoh tu tanya Aziz. Lintah wak. Kau pun teka salah. Maknanya aku tak boleh bagi minyak ni dekat korang. Hamid dan Aziz saling berpandangan dengan wajah yang kecewa. Mereka merayu supaya diberikan minyak pengasih tu. Tok Bomoh terdiam. Tiba-tiba Tok Bomoh tanya J, cuba kau teka pula. Kalau betul, aku bagi minyak pengasih ni pada kawan kau. Tiba-tiba J terdengar suara berbisik dekat telinga dia, macam suara kintan. Tu jari perempuan. J mengesok ke depan dan pegang botol tu dan berkata, ni jari perempuan wak. Tok Bomoh tu terkejut dan tersenyum sinis sambil berkata, belum pernah orang teka dengan betul kecuali kamu. Hamid dan Aziz tersenyum. Menurut Tok Bomoh, minyak pengasih tu diambil dekat Siam. Masa masuk ke kuil untuk ambil minyak pengasih dari Sami, dia tak boleh toleh kiri atau kanan.
Dia kena berjalan dengan kepala tunduk ke bawah. Sepanjang langkah ke arah Sami, Tok Bomoh tu merasakan ada lambaian tangan di kiri kanan jalan. Kalau dia melanggar syarat, dia tak mungkin boleh balik Malaysia. Akan sesat dalam kuil tu. Tok Bomoh tu berkata, minyak ni sekali kamu calik dekat tangan, kuasanya boleh tahan sebulan. Jangan disalahguna. Jangan ganggu isteri orang. Kalau kamu calikkan pada kulit perempuan yang kamu suka, pasti dia cari kamu. Boleh guna untuk orang bukan Melayu juga ke Wak? Boleh. Tak kira bangsa, tak kira agama. J tahu Hamid berkenan dengan seorang gadis Cina dekat kampung dia. Aziz pula, J tak pasti sama ada dia ada calon untuk dijadikan mangsa atau belum. Tok Bomoh tunaikan janji dia. Dia keluarkan 3 biji botol kecil dan tuangkan minyak pengasih ke dalamnya. Hamid dan Aziz gembira bukan kepalang bila Tok Bomoh bagi botol minyak pengasih tu. Sampai dekat giliran J, lain pula jadinya. Minyak pengasih tu hanya menitis setitik je dalam, sebaik saja dituangkan dalam botol tu. Tok Bomoh tu berkata, tak ada rezeki buat kau lah. Tak apa Wak, saya bukan nak minyak pengasih pun. Saya teman diorang je. Setelah urusan selesai, mereka pun minta diri. Masa turun tangga rumah Tok Bomoh tu, J perasan ada kelibat seorang wanita berdiri dekat tepi rumah. Matanya memandang tepat ke arah mereka bertiga. Hamid dengan Aziz tak perasan dia kot. Dari ekor mata J, dia tahu makhluk tu perhatikan mereka sampai dekat motor. Sebaik saja Aziz start motor, J bersuara, bawa laju sikit Jiz, dia ikut tu. Masa perjalanan pulang, J terdengar bunyi derapan kaki yang kuat ikut mereka. Kau dengar tak tu Jiz? Tanya J bila dia dengar bunyi derapan kaki bertambah kuat. J terus baca ayatul kursi dan beberapa surah lazim. Berterabur bacaan dia. Aziz tak menjawab, tapi J dapat rasakan motor bertambah laju. Macam bunyi gajah berlari, bisik hati J. Sampai dekat simpang pekan, mereka berpisah. Hamid balik ke rumahnya dan Aziz hantar J balik sebelum dia pulang ke rumahnya. Kemudian J masuk rumah pelan-pelan. Minyak pengasih setitik dalam botol tu J letakkan dekat atas tingkap. Lepas tu dia pun masuk tidur. Pagi tu, masa mereka tengah bersarapan, Mak J bersuara, malam tadi Mak ada mimpi lembaga besar dalam rumah ni. J dengan adik-beradik dia saling berpandangan. Lembaga tu perempuan ke lelaki Mak? Abang J bertanya. Entah, Mak tak nampak muka. Waktu sarapan tu cuma bapak J je yang tak ada sebab dia belum balik dari surau. Hari Jumaat dia akan balik lepas kuliah agama dekat surau. Tengah hari tu masa tengah pakai serban, bapak J panggil dia dan bertanya, malam tadi kau ke mana? Pukul 12 tak sampai rumah lagi? Saya temankan Aziz dengan Amir ke rumah Pak Mat Kelicap. Mana barang yang dia bagi? J terus ambil botol minyak pengasih dan bagi pada bapak dia. Bapak J ambil dan simpan dalam almari. Petang ni bapak kerjakan dia, kata bapak J. J yang tak faham maksud bapak dia hanya diam je. Cepat siap, dah pukul berapa ni? Nanti lambat sampai masjid, kata bapak J. Balik solat Jumaat, J pergi ke gerai nak lepak dengan kawan-kawan dia. Sebaik saja dia sampai, Aziz bersuara, J, malam tadi Hamid accident. Motor dia masuk longkang. Mana kau tahu? Baru je Uding bagi tahu tadi. Dia kan jiran Hamid. Menurut Uding, Hamid rasa motornya dilanggar sesuatu dari belakang lalu terbabas ke dalam longkang. Tangan kirinya patah. Petang tu, masa nak dekat maghrib, bapak J letak botol minyak pengasih dekat depan pintu dan bacakan beberapa potong ayat-ayat suci Al-Quran. Masa azan maghrib berkumandang, botol tu pecah dan keluar asap nipis lalu menghilang. Sisa botol yang pecah tu bapak dia buang dalam sungai dekat depan rumah. Malam tu Aziz bagi tahu yang botol dia pun pecah juga masa azan maghrib berkumandang. Botol dia pecah sebab jatuh masa dia nak guna minyak tu.
Sebelum tidur malam tu, bapak J nasihatkan supaya tak buatlah kerja-kerja syirik ni lagi. J bersuara, "Saya temankan dia orang je pak. Bukan saya minta minyak tu. Bomoh tu yang bagi. Nak jaga hati dia, saya ambil lah. Kalau bomoh tu bagi tadi, kau ambil jugalah. Sebab nak jaga hati dia." J terdiam, tak berani bersuara lagi. Sejak hari tu, Hamid dan Aziz pun dah berubah. Tak berani dan tak nak lagi pergi jumpa mana-mana bomoh untuk dapatkan minyak pengasih. Satu hari tu dalam perjalanan pulang dari pasar malam, J berkata pada Aziz, "Aziz, kalau kau nak juga doa pengasih tu, kau mintalah dengan Wak Amba. Ajak ambil sekali." Beberapa hari kemudian, pada satu petang, masa J nak pergi main bola, Wak Amba datang jumpa J dan berkata, "J, kenapa kau suruh Aziz dengan Hamid jumpa aku? Aku kan dah pesan, jangan bagi tahu siapa-siapa pasal aku. Ni pagi-pagi tadi dah kacau aku." "Bila diorang datang, Wak?" "Pagi tadilah. Kau ni pun satu, pandai-pandai je suruh orang datang. Mana boleh suka-suka bagi atau ajar ilmu pengasih. Nanti kalau diorang guna buat maksiat, tempes dosa dekat aku juga." "Minta maaf, Wak. Saya mengaku salah. Saya tengok diorang beria sangat. Tu yang suruh jumpa Wak." Wak Amba pernah cerita dekat J dulu, masa dia bercinta dengan orang bunian, dia pernah diajar doa dan diberikan minyak pengasih oleh gadis bunian tu. Wak Amba juga boleh merawat pelbagai penyakit misteri dan mengajar silat semenjak dia bertapa dekat Gunung Ledang. Hanya J dan Wak Johar je yang tahu sikit sebanyak tentang latar belakang Wak Amba ni. Wak Johar ni kawan bapak J. Wak Amba hanya ajar orang yang rapat dengan dia je. Disebabkan J rapat dengan dia sejak terjumpa loket dulu, jadi dia tak kedekut ilmu dengan J. Wak Amba bersuara sambil tunjukkan sebotol kecil minyak wangi. "Ni minyak pengasih yang aku dapat dari alam sebelah sana." Dia buka penutup botol tu dan suruh J bau. Lembut baunya, macam bau bunga. Menurut Wak Amba lagi, minyak ni bukan dicalitkan pada orang yang kita suka, tapi calitkan minyak ni dekat alis kita. Masa pakai, niatkan untuk sesiapa yang kita hajatkan. InsyaAllah orang tu akan suka dekat kita. J hanya mendengar je. Tiba-tiba Wak Amba bertanya, "Kau nak minyak ni?" "Tak nak lah, Wak. Nak buat apa saya minyak tu? Wak buatkan saya air penerang hati lah. Tak lama lagi saya nak periksa SPM." "Baiklah, esok kau bawa air sebotol. Nanti Wak buatkan." "Okey, Wak. Saya nak pergi main bola ni. Dah lambat." Kemudian J kayuh basikal ke padang bola. Malam tu sebelum masuk tidur, J belik-belik loket dan batu jet yang Kintan bagi. Okey, siapa yang tak tahu siapa tu Kintan, boleh tengok cerita J dan Bunian. Alright, sambung. Lama juga Kintan tak datang dalam mimpi dia. J pun tak berharap mimpi dia sebab tak nak ada gangguan. J nak fokus dengan pelajaran dia. Lebih kurang pukul 11 malam, J masuk bilik nak tidur. Pukul 6.30 pagi, mak J kejut dia. "Alamak, lambat aku hari ni," kata J dalam hati. Dekat bilik air, adik J yang tingkatan 2 tengah mandi. Sebaik saja adik dia keluar dari bilik air, J berkata, "Lamanya kau mandi." "Biasalah bang, orang perempuan." Lepas mandi, J cepat-cepat bersiap dan terus ke perhentian bas. Sampai dekat perhentian bas, J tengok dah tak ada pelajar lain. Bas sekolah dah terlepas. J dah terfikir nak ponting sekolah. Tiba-tiba J terdengar bunyi horn kereta dari simpang jalan. Nampak tangan melambai-lambai ke arah dia. "Siolin," bisik hati J. J terus berlari ke arah kereta tu. "Awak lambat bangun ke?" tanya Siolin sebaik saja J masuk keretanya. Kereta Toyota Corona plate Singapura. Ayahnya kerja dekat Singapura, tu yang beli kereta dekat sana. Lupa pasang jam loceng," jawab J. "Saya pun sama," kata Siolin sambil ketawa kecil. Siolin atau nama penuhnya Tan Siolin ni tingkatan 4 budaknya. J tingkatan 5. Disebabkan selalu naik bas yang sama, mereka jadi rapat. Sampai dekat sekolah, gate dah tutup. Pengawas ambil nama mereka berdua dan serahkan pada guru disiplin. "Lambat sikit tak apa, jangan ponteng. Teringat pesan guru disiplin sebelum ni." Mereka pun masuk ke kelas masing-masing.
Sebelum Siolin masuk kelas, dia pesan pada J suruh tunggu dia balik nanti dekat kedai razak. J hanya mengangguk dan tersenyum je lah. Kedai razak tu satu-satunya minimarket yang jadi tumpuan ramai dekat Rengit masa tu. Petang tu lepas balik sekolah, J terus ke rumah Aceh. Aceh ni kawan sekolah J juga. Setiap hari lepas mandi dan makan, J akan petik kopi dekat kebun Aceh. Upahnya lebih kurang RM2.50 satu tin minyak tanah tu. J akan pastikan dapat petik 2 tin sebelum balik. Dapatlah upah RM5 sehari. Tapi taklah hari-hari dia petik. Seminggu dalam 4 hari je J buat kerja tu. Lepas balik petik kopi, J terus ke rumah Wak Amba. Dia bawa sekali sebotol air untuk dijampi buat air penerang hati. Mak J tak tahu. Kalau tahu, bising juga dia tu. Sebab J lebih suka buatkan air penerang hati sendiri. Doa seorang ibu tu lebih mustajab. Teringat kata-katanya beberapa tahun lalu. Sebaik saja J sampai, Wak Amba bersuara, "Dah nak maghrib baru kau sampai? Tadi saya petik kopi dulu lah Wak. Tu yang lambat." Dia pun buka tutup botol dan baca doa tertentu. Selesai baca, dia tiupkan ke mulut botol. "Ini masa minum, kau jangan lupa baca selawat 3 kali. Jangan dilangkah." Masa nak balik, J bersalam sambil hulurkan duit sikit pada Wak Amba. Tapi dia tak nak. Dia suruh J gunakan duit tu untuk belanja sekolah dia. J ucapkan terima kasih dan terus pulang. Sampai rumah dah masuk waktu maghrib. "Bapak lagi surau ni," bisik hati J bila tengok motor bapak dia dah tak ada. Lepas pulang kaji pelajaran malam tu, bapak J panggil dia dalam suara. "Kau nak jalan-jalan rumah Wak Amba tu, bapak tak kisah. Tapi kalau dia bagi apa-apa barang, jangan ambil." "Baik pak. Bukan apa, kau tu budak-budak lagi, tak tahu apa-apa. Nanti kalau jadi apa-apa dekat kau, bapak juga yang susah. Wak Amba tu belajar dengan orang gunung. Kau dalami ilmu tauhid dulu, baru belajar yang lain," kata bapak J sambil buka kitab kuning dia. J hanya mengangguk perlahan. Kemudian mak J suruh dia masuk tidur. Takut dia bangun lambat besok pagi. Lepas peluk cium mak dia dan ucapkan selamat malam, J pun masuk tidur. J terjaga bila dia terdengar suara mak dia panggil bapak dia. Ngah, rasanya dah nak keluar bayi ni. Panggillah Mak Tok datang." Mak Tok ni bomoh merangkap bidan kampung. Bapak J bergegas turun dan menuju ke rumah Mak Tok. Rumah Mak Tok ni selang satu rumah je dengan rumah J. Tak lama kemudian, bapak J balik dengan wajah yang cemas. "Mak Tok tak ada. Dia pergi rumah adik dia dekat Pagan," katanya. J terus teringat dekat Wak Amba. "Bapak, cuba bapak pergi rumah Wak Amba. Mana tahu dia boleh tolong." Bapak J terus capai motor dan terus ke rumah Wak Amba. Tak lama kemudian, bapak J balik dengan Wak Amba. J tengok jam dah baru pukul 3 pagi. Wak Amba ambil wuduk dan terus berteleku kejap atas sejadah. Berteleku tu macam ni, berteleku atas sejadah. Okey, InsyaAllah. Lepas tu dia berkata, "InsyaAllah kejap lagi ada bidan datang." J tengok mak dia tengah tahan sakit nak bersalin. Tiba-tiba, "Assalamualaikum." Terdengar suara orang perempuan bagi salam. Bapak J jawab salam sambil buka pintu. Kelihatan 2 orang perempuan ada dekat bawah. Bapak J pelawa perempuan tu naik. Dia datang dengan seorang gadis muda. "Anak dia kot," kata J dalam hati. "Aku macam pernah ternampak lah makcik ni, tapi lupa dekat mana." Perempuan tu terus masuk bilik Mak J. Terdengarlah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta dengan doa. Tak lama kemudian terdengar bayi menangis. "Mak kau dah selamat bersalin," kata Wak Amba sambil tersenyum. Selesai urusan, perempuan tu dengan anaknya minta izin untuk pulang. Bapak J ucapkan terima kasih dan bertanyakan upah. Perempuan tu hanya menggelengkan kepala tanda tak perlu upah. Masa nak turun tu, anaknya berselisih dengan J dan berbisik perlahan. "Saya kintan lah." Terkejut J. Dia tersenyum sebelum melangkah pergi. Mulut J macam terkunci. Terkejut dan tak sangka dia kintan. Patutlah J macam pernah nampak makcik tu. J teringat masa di Pelawa minum dan makan buah-buahan masa dia hilang dulu. Kintan pun dah dewasa juga. Bapak J bersuara, "Kau tengok mak kau tu. Bapa nak hantar Wak Amba balik." J terus masuk ke bilik mak dia dan tanya jantina adik dia. "Alhamdulillah,
kau dapat adik lelaki, kata Mak J. J terus cium adik lelaki dia yang baru lahir tu. Tak lama kemudian kedengaran bunyi motor. Bapak J balik. Mak J bertanya, siapa perempuan tadi ngah? Entah. Abang tanya Wak Amba pun dia tak nak beritahu. Yang penting semua selamat. Kemudian Bapak J suruh dia masuk tidur balik sebab baru pukul 4.30 pagi. Nanti pukul 6 bapak dia kejut. J pun masuk bilik dan cuba lelapkan mata, tapi tak boleh. Masih jelas terbayang senyuman Kintan tadi. Sudah kacau ni. Entah pukul berapa J terlelap, dia pun tak tahu. Sedar dari tidur bila bapak dia kejutkan dia. Rasa macam sekejap je baru tidur. Lepas siap mandi dan bersiap, J terus ke penghentian bas. Alhamdulillah, ramai lagi pelajar dekat situ. Ini bermakna bas sekolah belum sampai lagi. Balik sekolah nanti nak jumpa Wak Amba lah, kata J dalam hati. Petang tu, lepas balik sekolah, J tak petik kopi macam biasa. Dia terus ke rumah Wak Amba. Sampai dekat rumah dia, J tengok dia tengah leka main gitar sambil bagi kucing-kucing dia makan. Wak Amba pandang J, acuh tak acuh je sebaik je dia perasan J sampai. Assalamualaikum Wak. Dia jawab salam dan berhenti main gitar. Wak Amba bersuara, kau tak petik kopi hari ni? Tak, ni datang nak tanya sikit lah Wak. Malam tadi tu siapa yang jadi bidan Wak? Wak Amba hisap rokoknya perlahan sambil pandang tepat ke wajah J dan berkata, perlu ke kau tahu? Bapak kau tanya pun aku tak bagi tahu. Yang penting dengan izin Allah, semua selamat. Mak engkau selamat, adik engkau selamat, aku selamat sampai rumah, bapak kau pun selamat sampai rumah. Penting buat saya sebab perempuan yang seorang tu Kintan. Ini bermakna orang Bunian yang jadi bidan malam tadi tu, dialah yang bagi batu jet tu pada saya. Wak Amba macam terkejut bila J sebut nama Kintan. Akhirnya dia mengalah dan berterus terang pada J. Wak Amba diberikan kebolehan untuk panggil dan minta pertolongan dari pihak alam gaib kalau terdesak. Selagi boleh dapatkan pertolongan dari pihak alam nyata, pihak sana tak akan membantu. Ini berdasarkan perjanjian Wak Amba dengan penghulu kampung Bunian tu. Mereka buat perjanjian ni berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang mana melarang manusia minta pertolongan dari jin dan golongan sejenisnya. Jadi untuk kebaikan Wak Amba, penghulu Bunian menetapkan hanya akan membantu bila terdesak aje. Menurut Wak Amba, orang Bunian yang dia kawan ni tinggi ilmu agamanya. Dia tahu mana yang halal dan yang haram, mana agama benarkan, mana yang dilarang. Wak Amba pun bukan minta pertolongan dengan dia, berdoa dengan Allah supaya datang pertolongan. Alhamdulillah, terbuka hati orang Bunian tu untuk datang bantu Mak J. J berpuas hati dengan penerangan Wak Amba tu. Bukan apa, J risau kalau orang Bunian tu minta yang bukan-bukan sebagai balasan. Wak Amba bersuara, kau jangan takut, dia takkan minta apa-apa dari kita. Kalau Bunian kafir mungkin, yang ni Wak yakin 100%. Menurut Wak Amba lagi, dia mula mendaki Gunung Ledang sejak remaja lagi. Pada mulanya sekadar nak menikmati pemandangan air terjun dan sekitar kawasan kaki Gunung Ledang tu. Hinggalah satu hari tu, dia ternampak satu kawasan yang sangat bersih dan cantik berhampiran air terjun Gunung Ledang tu. Dia masuk ke kawasan tu dan duduk berehat sambil bersandar pada sebatang pokok. Kemudian Wak Amba disapa oleh seorang lelaki tua bersama seorang perempuan tua. Wak Amba terkejutlah sebab mustahil ada orang tinggal dekat kawasan tu. Orang tua tu bagi tahu Wak Amba yang tu adalah perkampungan mereka. Wak Amba tak sedar yang berbual dengannya adalah orang Bunian. Kemudian Wak Amba dipelawa ke rumah mereka. Sampai di rumahnya, dia diperkenalkan kepada ahli keluarga mereka dan dijamu dengan air dan buah-buahan. Masa itulah dia terpandang anak gadis Bunian lalu jatuh hati. Bila J dengar ceritanya, J terfikir dekat nak sama dengan apa yang dia alami dulu. Dalam ceritanya juga, Wak Amba tak tahu yang dia dah 3 hari hilang. Rasanya baru 2 jam je berbual dengan orang tua tu. Hinggalah satu ketika dia terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan azan. Tak semena-mena orang tua tu bawa dia turun dan hantar ke tempat mereka mula-mula jumpa tadi. Saat itu jugalah orang tua tu hilang sekelip mata.
Wak Amba seperti orang kebingungan. Lepas tu dia terdengar bunyi salakan anjing dan tak lama kemudian terlihat beberapa anggota polis hutan menghampirinya. Ketika itulah baru dia tahu yang dia dah 3 hari hilang di kaki Gunung Ledang tu. Lepas kejadian tu, dia kerap bermimpi dan akan ke Gunung Ledang bila diundang. Sehinggalah pada satu masa dia betul-betul jatuh cinta pada gadis bunian tu dan luahkan hasrat hatinya pada keluarga gadis bunian. Mereka tak membantah dan akan mengizinkan setelah Wak Amba dapat restu dari ibu dia. Malang bagi Wak Amba sebab ibu dia membantah pula. Kemudian Wak Amba jumpalah keluarga bunian dan bagi tahu mereka tentang ibunya yang tak bersetuju. Jadi hajatnya tak nak menikah terpaksa dibatalkan. Melihat atas kesungguhan dan keikhlasan Wak Amba, mereka jadikan Wak Amba ni sebagai keluarga angkat mereka. Wak Amba dibenarkan masuk ke perkampungan mereka bila-bila masa je. Cuma dia tak dibenarkan bawa keluar apa-apa barang dari kampung tu tanpa kebenaran. Penghulu bunian hadiahkan minyak pengasih supaya Wak Amba boleh pikat gadis alam nyata untuk mengubati hatinya yang kecewa. Ternyata Wak Amba setia dengan cintanya. Dia tak gunakan minyak tu untuk pikat sesiapa. Dia berkahwin dengan sepupunya sendiri pun atas kehendak ibunya. Tapi jodohnya tak panjang. Setelah beberapa lama berkahwin, mereka berpisah. Sejak tu Wak Amba hidup bersendirian. Dia belajar ilmu perawatan dan bersilat masa bertapa dekat Gunung Ledang tu. Semenjak tu 3 bulan sekali dia mesti ke Gunung Ledang beberapa hari. Lebih memenanjatkan lagi bila Wak Amba beritahu yang ibu Kintan tu adalah gadis bunian buah hatinya dulu. Dah macam cerita Hindustan, kata hati J. Patutlah dia sudi datang membantu. Hubungan mereka kekal baik hingga sekarang. Selesai bercerita, Wak Amba bertanya, "Kau puas hati sekarang?" J hanya mengangguk dan tersenyum je. Wak Amba bagi sebatang rokok Lucky Strike pada J, tapi J menolak dengan baik. Wak Amba cakap pagi tadi ada orang datang berubat. Dia bagi Wak Amba rokok tu. Wak, mana isap rokok tu? Dia suruh J bawa balik lah, bagi dekat bapak dia. Dekat pukul 5 petang, J minta diri sebab nak pergi main bola. Lepas solat asar, J terus ke padang bola. Masa dia tengah sarung kasut boot kawan dia bernama Doyok Teguh. Boot baru nampak. J hanya tersengih sambil berkata, "Ni aku kirim dekat Leong, beli kat Woodlands. Sana kan murah." Sambil ikat boot Adidas La Plata 13 start tu. Petang tu ada pemilihan pemain untuk Liga Pontian. Alhamdulillah, J terpilih. Sebaik saja sampai rumah, J terkejut ada hamper dekat atas meja tulis J. J bertanya, "Siapa bagi ni, mak?" "Tadi cucu tak tu datang. Dia tanya abang. Aku cakap kau pergi main bola." Sampuk adik J. "Tak ni apik jual ikan dekat kampung sebelah. Jual ikan naik motor. Mak J ni pelanggan tetap dia." "Happy birthday to you J, from TS Lin." Tertulis ayat-ayat tulisan tangan di kad yang tertampal dekat hamper tu. "Tan Sio Lim bagi rupanya," kata J. Coklat Candice dengan Cikadis J bagi dekat adik-adik dia. J makan kacang tanah cap mengelembu je. Mak J bersuara, "Baik amoy tu dengan kau J." J hanya tersenyum dan ambil tuala nak mandi. Masa makan malam tu, Mak J hidangkan bubur merah. Menu mereka bila ada yang sambut ulang tahun kelahiran. Ayah J pula beli sate untuk jamu anak-anak. Malam tu J tidur awal. Letih dan mengantuk sebab malam semalam tak cukup tidur gara-gara mak dia bersalin. Dalam tidur tu, J mimpi Kintan datang. Dia puji adik J comel. Dalam mimpi tu J tak bercakap, hanya tersenyum je. Sebelum beredar, dia ucapkan selamat hari jadi dan berpesan supaya jadi anak yang baik. J tersedar bila terdengar dinding bilik dia diketuk kuat dari luar rumah. Bam 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 bam. Bapak lah ni. J tahu sangatlah perangai bapak dia. Bila jam loceng tak berbunyi tapi J belum bangun, dia akan buat macam tu sebelum pergi solat dekat surau. Ketuk dinding kuat-kuat.
Bila J buka tingkap, tanda dia dah bangun, baru bapak dia pergi surau. Sebelum pukul 6.20, J dah ada dekat pentian bas. Dia keluar awal sebab ada kerja sekolah yang belum disiap. J tunggu bas sekolah pertama. Ada 3 buah bas setiap pagi. Bas pertama pukul 6.30, bas kedua pukul 6.45 dan bas ketiga pukul 7 pagi. Masa waktu rehat, J terserempak dengan Seolin dekat kantin. Sebaik saja Seolin duduk dekat depan dia, J terus ucapkan terima kasih sebab bagi dia hadiah. Sama-sama J, awak tak makan ke? Tanya Seolin bila dia nampak J cuma minum air sirap je. Dia keluarkan 2 bungkus roti kelapa, 1 dibagi dekat J. Makanlah, nanti perut masuk angin susah, katanya. Orang bagi, J pun makanlah rezeki. Sebelum beredar, lepas loceng sekolah berbunyi, J bertanya, birthday awak bila Seolin? Bulan depan, jawabnya sambil tersenyum dan berjalan laju ke kelasnya. Balik sekolah, lepas mandi dan makan, J ke rumah Aceh nak petik kopi. Aceh bertanya, semalam kenapa tak datang? Sorry lah, semalam aku letih sebab tak cukup tidur. J terus ikut Aceh ke kebunnya. Petang tu, J dapat kutip 3 tin, baru dia nak balik. Kopi belum cukup masak pun dia petik juga, biar cepat penuh tin tu sebab nak ganti semalam tak datang. Aceh bersuara bila dalam tin J banyak kopi yang belum cukup masak. Patutlah cepat penuh tin kau, kopi belum masak pun kau petik. Sorry Aceh, aku tak perasan. Nanti bapak aku bising ni kalau dia tahu. J yang rasa bersalah diam je. Nah upah kau, esok petik yang betul-betul masak ya J, katanya sambil hulurkan upah sebanyak RM7.50 pada J. Baik J, sorry ya. Balik dari rumah Aceh, J terserempak dengan Udin, jiran Wak Amba. Udin bersuara, J, Udin, ada apa? Jom pergi rumah Wak Amba. Ada 4 orang lelaki tengah bertekak dengan dia. J pun ikut Udin dari belakang dengan basikal dia. Sampai dekat rumah Wak Amba, J tengok Wak Amba tengah ditenangkan oleh jiran-jiran dia yang lain. Wak Amba bersuara, kenapa korang tiba-tiba nak marah aku? Bukan aku yang bawa lari bini kau. Aku tahu kau lah yang bagi minyak berkasih pada Karim sampai bini aku lari ikut dia. Wak Amba hilang sabar. Dia terus menerpa dan tampar lelaki tu. Melihat kawannya dipukul, ketiga-tiga lelaki tu serentak cuba serang Wak Amba. Belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba ketiga-tiga mereka lari bertempiaran sambil jari mereka tunjuk ke arah pokok besar dekat tepi pondok Wak Amba sambil terjerit-jerit. Tapi J dan Udin dengan yang lain-lain tak tahu apa yang mereka takutkan. Mereka berlari ketakutan seperti nampak sesuatu yang menyeramkan. J tengok Wak Amba tenang je. Kemudian disuruh lelaki yang kena tampar tadi balik. Lelaki tu terus ambil motornya dan bergegas pulang. Korang semua balik, jangan kacau aku, kata Wak Amba kepada mereka semua. J pun balik dengan pelbagai persoalan yang bermain di minda. Okeylah, kita sambung di part kedua cerita ni. Dah berbuih mulut saya ni. Jangan lupa subscribe. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.